Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pandora Papers, jangan tangguh dan tertipu. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan harus mengambil serius pendedahan yang dibuat Pandora Papers. Ini kerana, kata Anwar, ratusan bilion ringgit dari negara dibawa keluar dan disorok di beberapa akaun pesisir. Menurut Anwar, sekiranya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menganggap kestabilan politik, transformasi politik dan prinsip ketelusan itu penting, maka harus ada iltizam politik untuk menyiasat pendedahan yang dibuat Pandora Papers. Malangnya, seperti yang sudah dijangka, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun menolak usul Anwar untuk membahaskan isu Pandora Papers. Kata Azhar, ia bukan perkara yang perlu disegerakan. Bagaimanapun, Azhar mencadangkan supaya Anwar menggunakan prosedur lain untuk membincangkan isu tersebut, termasuk menerusi soalan menteri, soal jawab lisan, jawatan kuasa pilihan khas Parlimen atau Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Dan saya bersetuju sekali dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu ialah perkara penting dan perlu disiasat. Ya. Tetapi masalahnya ialah saya mendapati bahawa ianya tidak perlu disegerakan. Kerana saya mesyuarat persidangan kita ni didahulukan dengan aturan urusan mesyuarat. Maksudnya apabila aturan urusan mesyuarat itu kita hendak ketepikan, maka sesuatu perkara yang hendak dibawa itu mestilah perlu disegerakan. Ya. Walaupun perkara itu penting atau teramat penting seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tak semestinya ianya perlu disegerakan. Nombor satu, perkara itu berterusan dan boleh dibangkitkan pada bila-bila masa sahaja. Nombor satu. Jelasnya, Anwar menegaskan beberapa negara lain yang didedahkan dalam Pandora Papers telah membuka siasatan dan jika kita tidak bersedia membentangkan di Parlimen, maka ia adalah sesuatu yang memalukan. Ataupun kerajaan untuk membuat siasatan, negara ini akan lingkup. Ya. Negara-negara yang lebih bertanggungjawab mengumumkan, dan saya minta Perdana Menteri yang nak jaga kestabilitan politik, yang nak jaga transparansi atau ketelusan, yang mahu menjamin kemampanan ekonomi negara, bagaimana boleh kita diam bila ratusan bilion ringgit dibawa keluar tanpa peraturan dan cara haram dari negara kita. Yang di-Pertua, yang melibatkan banyak nama. Saya bukan sebut ahli-ahli Parlimen UMNO atau Bersatu, saya juga sebut ahli Parlimen daripada PH, khususnya PKR, supaya beliau boleh beri penjelasan. Saya tegaskan, kita tidak menghukum siapa saja yang disebut, tetapi kalau ratusan juta ringgit disorok di tax haven dan kita diam, malu kita sebagai ahli Parlimen. Ujar Anwar. Dalam satu hantaran yang mengecam pemimpin Melayu yang dinamakan dalam Pandora Papers itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menyindir mereka yang disenaraikan sebagai Melayu tipu Melayu. Lama mereka melaungkan slogan demi bangsa, demi negara, demi orang Melayu, tetapi mereka ini munafik. Mereka mahu elak cukai sebenarnya. Mereka hendak kekayaan berlegar pada keluarga mereka sendiri sahaja. Bukan hendak tolong orang Melayu, mereka buka akaun syarikat-syarikat mereka. Bukan di Tanah Melayu tetapi di British Virgin Island, BVI, katanya di Facebooknya. Beliau mendakwa merekalah Melayu hipokrit. Mereka tuduh orang lain tidak patriotik, subversif atau pendaharka. Tetapi merekalah yang sebenarnya petualang kerana larikan wang dan modal secara haram ke syurga kewangan hitam tanpa cukai dan penuh rahsia di British Virgin Islands. Baru hari ini mulai terdedah oleh Pandora Papers. Kasihan bangsaku Melayu ditipu hidup-hidup. Aku yang Melayu ini pun ditipu sama. Sekian lama aku ingatkan betullah pemimpin-pemimpin Melayu ini memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam perkara 153 Perlembagaan, Persekutuan dan hak-hak kedudukan istimewa orang Melayu. Rupa-rupanya mereka ini ibarat harapkan pegar, tetapi pegar makan padi, katanya.
Menurut Hassan, mereka menggunakan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan dan Hak-Hak Istimewa Melayu itu untuk mengaut keuntungan kontrak modal dengan pinjaman murah serta segala macam insentif, kuota, permit, lesen dan subsidi serta projek runding terus tanpa tender, semuanya atas nama Hak Istimewa Melayu. Tetapi mereka Melayu dari kumpulan dan keluarga elit berkuasa ini seperti kacang lupakan kulit. Mereka bertindak macam lanun melarikan duit dan modal keluar negara ke British Virgin Islands sana. Mereka tidak melaburkan semula kekayaan mereka di Malaysia tercinta ini. Mereka ini betul-betul macam si tanggang yang derhaka kepada bangsa, dakwanya. Beliau seterusnya berkata sehingga bulan Oktober 2021 ini di Parlimen di depan matanya seorang Melayu tanpa malu-malu. Mereka masih bercakap kononnya demi Melayu, demi Melayu. Hipokritnya mereka ini, hari ini aku Melayu yang tidak boleh lagi ditipu mereka. Hassan kesal kerana begitu banyak wang dan modal negara ini mengalir keluar ke British Virgin Islands dan lain-lain pusat kewangan gelap di luar pesisir pantai sehinggakan Malaysia tidak ada wang dan hampir bankrupt. Kalau Hassan, seorang peguam dan ahli parlimen juga ditipu atau terasa telah tertipu, bagaimana dengan Makcik Kiah dan yang seangkatan dengannya? Bagaimanakah sekitar 1,500 orang rakyat Malaysia yang ada akaun syarikat di British Virgin Islands boleh hidup senang lenang atas kesengsaraan rakyat negara ini? Fikir-fikirlah.